Assalamualaikum. Kita sambung lagi pelajaran kita hari ini. Bagaimana had deria, kecacatan organ deria dan proses penuaan mempengaruhi pendengaran dan penglihatan. Had deria penglihatan. Had keupayaan mata untuk melihat objek. Kita tidak dapat melihat objek yang terlalu kecil ataupun terlalu jauh. Ilusi optik dan juga titik buta merupakan had bagi penglihatan. Okey, kita lihat terdapat dua garis PQ dan juga RS. Okey, kita nampak jika disebabkan oleh ilusi optik, kita akan nampak garis PQ lebih panjang berbanding garis RS. Sebenarnya, anak panah bagi PQ dan RS mengganggu penglihatan kita. Gangguan bersekitaran itu kita namakan ilusi optik. Jadi sebenarnya kedua-dua garis ni adalah sama panjang. Okey, yang kedua, tumpuk bulatan di tengah yang manakah lebih besar. Okey, kita akan nampak X lebih besar, tapi sebenarnya saiz X dan juga Y adalah sama besar. Ilusi optik berlaku apabila objek yang dilihat berbeza daripada keadaan sebenar. Ia disebabkan oleh otak tidak dapat mentafsir dengan tepat objek yang dilihat oleh mata kerana terdapat gangguan di persekitaran. Okey, kita tengok dengan gangguan persekitaran garis lurus PQ dan juga RS. Persekitaran adalah anak panah, kita akan nampak PQ lagi panjang. Tapi jika tanpa anak panah, tanpa gangguan, sebenarnya garis lurus PQ dan RS adalah sama panjang. Titik buta. Imej yang jatuh pada titik buta tidak dapat dilihat. Lazimnya kita tidak sedar akan kehadiran titik buta, kerana imej tidak akan terbentuk pada dua tempat secara serentak. Okey. Ini adalah aktiviti untuk mengkaji bintik buta. Okey, kamu boleh rujuk buku teks dan cuba lakukan aktiviti dalam rajah 1.22. Okey, kita ada binocular, mikroskop, mesin X-ray, mesin ultrasound. Okey, semua alat ini adalah contoh alat untuk mengatasi had penglihatan. Kecacatan penglihatan dan cara membetulkannya. Rabun jauh, rabun dekat dan juga astigmatisme. Okey, kecacatan penglihatan. Yang pertama, rabun jauh. Apa dia rabun jauh? Okey, rabun jauh ialah di mana kecacatan penglihatan yang mana tidak dapat melihat objek dengan jelas. Okey, tidak dapat melihat objek yang jelas. Objek jauh. Okey, objek yang jauh ni kelihatan kabur kerana imej difokuskan di hadapan retina. Objek jauh kelihatan kabur kerana imej difokuskan di hadapan retina. Okey, sebab apa? Disebabkan kemungkinan kanta mata terlalu tebal. Okey, yang ini kanta mata terlalu tebal ataupun berbola mata terlalu panjang. Jadi ada dua sebab kenapa boleh menjadi rabun jauh. Yang pertama, bola mata ataupun terlalu panjang ataupun kanta mata yang tebal. Jadi macam mana nak betulkannya? Rabun jauh boleh dibetulkan dengan menggunakan kanta cekung. Jadi kita buat cermin mata kita menggunakan kanta cekung.
Okey, yang kedua, rabun dekat. Tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas. Okey, rabun dekat tak boleh lihat objek dekat dengan jelas. So, dia kabur dan imej difokuskan di belakang retina. Okey, belakang retina. Imej duduk belakang. Kalau yang tadi duduk depan. Okey, sekarang di belakang retina. Sebab kanta mata terlalu nipis ataupun terlalu pendek. Bila pendek, imej dia terbentuk di belakang retina. Jadi cara nak betulkan dia dengan menggunakan kanta cembung. Jadi guna cermin mata kanta cembung. Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah astigmatisme. Ialah kecacatan penglihatan yang mana melihat sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian yang lain. Ini disebabkan oleh permukaan lengkungan kornea, ataupun kanta yang tidak sekata. Jadi kornea tak sekata, kita tidak dapat melihat dengan jelas. Ada sesetengah bahagian jelas, ada sesetengah tak jelas. Okey, cuba uji mata anda dengan melihat rajah di bawah. Okey, lihat rajah ni ada beberapa garisan 1 sampai 12. Adakah anda dapat melihat semua garisan dengan jelas? Okey. Jika tidak, anda menghidap astigmatisme. Okey, jadi kalau ada nampak jelas tak jelas, jadi kita menghidap astigmatisme. Tapi kalau jelas, maksudnya tak ada masalah. Jadi cara nak membetulkannya dengan menggunakan kanta yang berbentuk silinder. Okey, ini kanta bentuk silinder. Okey, kanta yang berbentuk silinder. Had, kemudian kita pergi pula kepada had deria pendengaran. Tadi had deria penglihatan, pendengaran. Pendengaran, had keupayaan telinga untuk mendengar bunyi. Jadi kita hanya dapat mendengar bunyi dalam julat frekuensi bunyi 20 hingga 20,000 Hz sahaja. Okey, unit bunyi Hz, frekuensi bunyi Hz. Jadi bunyi tidak dapat mengesan bunyi di luar julat frekuensi pendengaran. Okey, jadi julat frekuensi pendengaran setiap individu adalah berbeza. Jadi tak sama. Cuma julat di antara julat 20 hingga 20,000 sahaja. Okay, apabila umur meningkat, julat frekuensi pendengaran juga menjadi semakin kecil kerana gegendan telinga menjadi semakin kurang kenyal. Okay, alat untuk mengatasi had pendengaran. Okay, ini adalah stetoskop. Okay, stetoskop ni siapa guna? Doktor lah untuk mendengar denyutan jantung. Okay, ini pembesar suara. Pembesar suara ni fungsi dia menguatkan bunyi. Bila bunyi kuat supaya dapat didengar dari jauh. Itu adalah dua contoh alat untuk mengatasi had pendengaran. Kecacatan pendengaran dan cara membetulkannya. Berlaku apabila deria pendengaran tidak berfungsi dengan sempurna. Jadi kita cacat pendengaran. Disebabkan oleh kerosakan telinga. Jadi kerosakan telinga ni boleh disebabkan oleh apa? Yang pertama, jangkitan mikroorganisma, kecederaan, proses penuaan ataupun bunyi kuat yang berlarutan. Kerosakan pada telinga luar mudah dibetulkan. Jadi telinga luar bahagian luar lah. Jadi biasa kalau tak dengar, kemungkinan terdapat bendansing. Okey, bendansing yang menyumbat telinga. Jadi kita boleh buat proses pembersihan bendansing yang tersumbat di dalam salur telinga. Membentulkan gegendan telinga yang rosak dengan menggunakan ubat atau pembedahan. Okey, kalau kerosakan pada telinga dalam pula lebih sukar dibetulkan. Okay, boleh gunakan implan koklea untuk membetulkan koklea yang rosak. Okay, kalau saraf auditory yang rosak, tidak dapat dibetulkan menggunakan ubat ataupun pembedahan. Jadi inovasi dan
teknologi diaplikasikan untuk mencipta alat bantuan pendengaran yang semakin canggih dan kecil. Kalau kita lihat alat bantuan pendengaran yang awal ni besar. Okey, semakin lama semakin kecil sampai tak nampak dah orang pakai alat bantuan pendengaran. Jadi ni sebabkan apa? Ada inovasi. Okey. Mensyukuri anugerah panca indera. Jadi anugerah panca indera ialah satu kurniaan Tuhan yang patut disyukuri. Gaya hidup yang tidak sihat dan kejayaan yang berisiko tinggi boleh menyebabkan kepekaan organ deria kita, menjejaskan kepekaan organ deria kita. Jadi semua kena jaga kita punya organ deria. Okey, setakat itu saja. Sekian dari cikgu. Sampai jumpa lagi.